Assalamualaikum. Adakah anda tahu apa itu 3R? Okey, 3R merangkumi R yang pertama, reduce, R yang kedua, reuse, dan R yang ketiga adalah recycle. Untuk R yang pertama adalah reduce. Reduce bermaksud pengurangan, kurangkan. Jadi reduce mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Reduce mengurangkan penggunaan barangan yang tak boleh dilupuskan. Contohnya, mengurangkan penggunaan plastik dan polistiren untuk mengurangkan pencemaran. Di sini saya akan memberi tips amalan 3R bagi R yang pertama, iaitu reduce. Pertama, beli produk isian semula, di mana kita dapat mengurangkan penggunaan botol. Contohnya, produk syampu rambut. Kedua, kita gunakan kain tuala bagi mengurangkan kertas tisu. Ini dapat mengurangkan penggunaan kertas tisu yang banyak. Yang ketiga, kita membeli barangan yang kurang bungkusan. Ini kita dapat lihat pada masa sekarang, di mana penggunaan beg plastik dikurangkan dengan membawa beg daripada rumah apabila kita membeli barang-barang keperluan di pasaraya. Keempat, kita menggunakan kedua-dua muka kertas semasa menulis atau membuat salinan. Ini dapat mengurangkan penggunaan kertas apabila kita menggunakan kedua-dua belah muka surat. Kelima, akhir sekali, kita menggunakan email untuk menghantar surat ataupun dokumen. Dengan menggunakan teknologi yang canggih sekarang, segala surat dapat dihantar melalui penggunaan email. Selain daripada itu, terdapat juga panduan mudah untuk mengurangkan sisa pepejal seperti botol, plastik, kertas dan sebagainya. Yang pertama, dengan kita membeli apa yang perlu sahaja. Yang kedua, kita membeli barang yang boleh diguna semula, ataupun erti kata lain, barang yang second hand. Yang ketiga, membeli pembersih rumah serbaguna. Keempat, membeli barangan dalam bungkusan yang sedikit. Yang kelima, kita menjual atau menderma barang. 8 cara boleh membantu kita mengurangkan penggunaan plastik. Yang pertama, katakan tidak pada penyedut minuman plastik. Permulaan yang baik adalah menolak penggunaan penyedut minuman plastik kerana tanpanya kita masih boleh menghirup minuman. Yang kedua, guna semula botol minuman. Guna semula botol plastik air mineral yang anda beli daripada terus dibuang. Yang ketiga, beli tumbler sendiri. Membeli tumbler sendiri dan menggunakannya tumbler tersebut di kedai makan. Keempat, bawa sudu dan garpu sendiri. Membawa sendiri sudu dan garpu memberi kelebihan daripada isu kebersihan. Kelima, tapau atau membungkus menggunakan bekas sendiri. Contoh paling terbaik yang dapat kita lihat adalah kafe di IKEA, di mana polisi menggunakan bekas
polisi menetapkan untuk membawa bekas sendiri jika ingin tapau makanan. Keenam, bawa beg kita semula. Beg kita semula sentiasa disimpan di dalam beg ataupun di dalam kereta dan kita boleh guna apabila memerlukannya. Ketujuh, tolak penggunaan beg plastik. Kita bertegas untuk tidak menggunakan beg plastik kerana tambahan sekarang beg plastik dikenakan caj sebanyak 20 sen. Ke-8, tinggalkan tabiat minum minuman berkarbonat. Kebanyakan minuman berkarbonat diisi di dalam botol dan juga minuman bertin. Tahukah anda kenapa kita perlu mengurangkan penggunaan botol, plastik, kertas, tin aluminium dan sebagainya? Boleh tengok di sini di mana tempoh masa penguraian bahan-bahan secara semula jadi ini memberi tempoh masa yang lama untuk diuraikan. Contoh, botol plastik. Botol plastik, tempoh masa penguraiannya mengambil masa 450 tahun. Beg plastik tidak biodegradasi mengambil masa 20 hingga ke 30 tahun. Lampin pakai buang. Tempoh masa penguraian mengambil masa 540 tahun. Jadi, anda fikirkanlah. Assalamualaikum, nama saya Nur Hidayah binti Muhammad Damin. Saya akan membincangkan tentang reuse, yang mana reuse ni adalah kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung. Reuse ni juga adalah mengurangkan dan mengelakkan daripada membeli barang yang tidak diperlukan. Ianya juga bermaksud pencegahan atau pengurangan sisa atau pengurangan sumber di mana penggunaan dan pembuangan barang-barang dapat dikurangkan. Ini termasuklah membeli barang yang tahan lama dan tahan lasak, membeli barang-barang yang dibungkus dari bahan bebas toksik dan mereka bentuk produk supaya dapat mengurangkan penggunaan bahan mentah. Ianya juga mempunyai jangka hayat yang panjang atau boleh diguna pakai semula. Antara contoh reuse yang dapat kita lihat di sini, yang pertamanya gunakan kertas pada kedua-dua bahagiannya. Sebagai contohnya, kertas yang ada, kita boleh menggunakan kedua-dua belah bahagian untuk penjimatan kertas. Yang kedua, sumbangkan barang yang tidak digunakan kepada mereka yang memerlukan. Sebagai contohnya, pakaian yang tidak kita gunakan lagi, kita boleh mendemakan kepada mereka yang memerlukannya. Yang ketiga, gunakan kreativiti untuk memanjangkan hayat barangan yang kita beli. Sebagai contohnya, bekas minuman Coca-Cola, kita boleh inovasikannya semula, menjadikannya bekas meletakkan peralatan tulis. Selain itu, surat khabar atau beg yang kita tidak gunakan lagi, kita boleh inovasikannya mengikut kreativiti kita. Mengapa kita perlu mengurangkan sisa? Pengurangan sisa sebenarnya adalah satu cara untuk mengelakkan penghasilan sisa. Jadi, ianya merupakan kaedah yang sesuai dalam pengurusan sisa serta dapat memelihara alam sekitar. Cara-cara untuk mengurangkan sisa ialah dengan cara mengurangkan penggunaan plastik kerana 1/3 daripada komposisi sisa ialah bahan plastik pembungkusan. Apabila anda melakukan sedikit perubahan pada senarai pembelian, secara tidak langsung anda mengurangkan jumlah sisa yang dihasilkan dari rumah atau sekitarnya.
Anda boleh mengurangkan jumlah sisa yang terhasil dengan memilih jenis sisa yang dibuang. Ini adalah satu proses yang senang dan mudah di mana anda hanya perlu mengikut panduan bagi mengurangkan sisa anda di rumah, sekolah ataupun di tempat kerja. Terdapat bermacam jenis produk di pasaran, terutama makanan dan minuman yang dibungkus menggunakan bekas plastik. Jika anda lihat dengan teliti, setiap botol plastik mempunyai simbol segitiga serta mempunyai nombor di tengah-tengahnya. Ia merupakan lambang guna semula atau recycle, sama ada botol plastik tersebut selamat atau tidak untuk digunakan. Ianya juga dikenali sebagai kod plastik. Kegunaan bilangan nombor tersebut adalah sebagai satu indikator kepada kita dalam memberitahu bahan kimia apakah yang digunakan dalam menghasilkan botol plastik tersebut. Kod nombor pada simbol ini bukannya menunjukkan lebih besar nombornya, lebih tahan lama bekas tersebut. Sebaliknya, ia menunjukkan jenis bahan yang digunakan dari unsur polimer, iaitu B produk dari bahan petroleum. Berdasarkan kod plastik ini, anda boleh membezakan mana satu botol plastik yang berbahaya ataupun tidak. Oleh itu, sila rujuk dahulu nombor kod plastik sebelum menggunakan semula mana-mana botol plastik. Kod plastik nombor 1 ini iaitu PET selalunya dilabelkan pada botol yang jernih seperti botol air mineral. Plastik jernih ini disarankan untuk dipakai hanya sekali sahaja dan tidak disyorkan untuk diguna semula. Secara mudahnya, plastik jernih ini adalah untuk dipakai dan dibuang. Terdapat kajian menunjukkan bahawa bahan kimia beracun boleh terurai jika botol terdedah pada suhu yang tinggi. Bahan kimia tersebut adalah antara pencetus kanser. Kod nombor 2 ini pula, HDPE, ialah plastik jernih ini adalah diperbuat dari petroleum. Ia bersifat keras, legap dan tahan kepada suhu yang tinggi. Kebiasaannya, ia digunakan dalam pembuatan alat permainan kanak-kanak, bekas sabun pencuci dan jar botol susu. Bahan plastik ini selamat untuk digunakan semula kerana ia mampu mencegah tindak balas kimia dari mencemari minuman atau makanan yang diisi di dalamnya. Namun begitu, tidak disarankan untuk menggunakan semula botol plastik dari bahan ini dengan kerap. Kod nombor 3 iaitu PVC. Bahan plastik ini merupakan plastik yang paling sukar untuk dikita semula. Kebiasaannya, plastik jenis ini dijumpai pada penutup kamar mandi, water bags dan pelampung. Plastik jenis ini juga merupakan plastik bertoksik yang perlu dielakkan. Jika berlaku tindak balas antara plastik PVC dengan makanan yang dibalut, ia boleh menyebabkan mudarat pada hormon dan menyebabkan kanser. Kod nombor 4 seperti LDPE. LDPE juga diperbuat daripada petroleum. Plastik jenis ini kebiasaannya digunakan untuk lapisan dalam dan luar kotak minuman, menjadikannya ia kalis air. Ia sangat tahan kepada tindak balas kimia dan mempunyai daya perlindungan yang baik terhadap wap air. Ia adalah selamat untuk digunakan semula untuk penyimpanan makanan atau minuman. Kod 5, PP atau polypropylene adalah polimer termoplastik. Plastik jenis ini bersifat tahan lasak, kuat, tahan kepada suhu yang tinggi dan boleh menghalang kelembapan dari memasuki bahan yang diisi di dalamnya. Sering digunakan untuk gelas plastik, botol susu dan bekas plastik microwave. Kod plastik ini adalah selamat untuk digunakan semula. Kod nombor 6, PS,
Sejenis lagi plastik yang berasaskan petroleum sering digunakan sebagai bekas makanan styrofoam dan cawan minuman pakai buang. Styrene diklasifikasikan sebagai bahan beracun dan boleh ditemui pada asap rokok, kenderaan atau kilang. Pendedahan pada plastik ini boleh mengakibatkan banyak kemudaratan seperti gangguan hormon, neurotoksik, kecacatan genetik dan kesan karsinogenik. Oleh itu, kod plastik ini sangat bahaya dan tidak selamat untuk digunakan semula. Nombor 7. Ada. Kod plastik ini merujuk pada botol plastik yang bahan asasnya tidak jelas, mungkin mengandungi bahan beracun atau tidak. Plastik jenis ini kebiasaannya boleh dijumpai pada pendawaian elektrik, beg bekas CD dan botol susu bayi. Elakkan dari menggunakan semula botol plastik yang mempunyai kod ini kerana bahan asas plastik tidak diketahui. Berdasarkan kod plastik yang telah disebutkan, adalah penting bagi pengguna untuk memeriksa terlebih dahulu sebelum menggunakan semula botol plastik. Ini adalah salah satu langkah bijak bagi menjaga kesihatan dan keselamatan diri anda. Saya Nurhayati binti Abu Mas'ud. Saya ingin menerangkan berkaitan dengan recycle, iaitu kita semula. Apakah itu recycle? Apa yang kita tahu, recycle merupakan kaedah mengolah semula bahan-bahan buangan sisa pepejal bagi menghasilkan barangan baru yang boleh diguna semula. Okey, antara contoh yang boleh kita berikan adalah yang boleh dikita semula ialah apa yang kita boleh ambil daripada bahan yang boleh dikita semula adalah seperti berikut. Kertas boleh diletakkan dalam tong warna biru, plastik boleh diletakkan dalam tong warna kuning, warna orange, aluminium boleh diletakkan di tong warna orange dan kaca boleh diletakkan dalam tong warna coklat. Itu adalah antara beberapa elemen yang boleh digunakan untuk kita semula. Apakah kepentingan amalan kita semula? Kepentingan amalan kita semula adalah satu, dapat menjadikan persekitaran lebih sihat, di mana melalui amalan kita semula kita dapat mengurangkan sampah, seterusnya dapat mewujudkan persekitaran yang sihat, bersih dan selesa untuk dihuni. Secara tak langsung dapat mengawal penyakit daripada merebak. Yang kedua, menjana pendapatan. Dengan mengitar semula sisa makanan dapat menghasilkan baja kompos secara tak langsung, boleh menjadi sumber pendapatan kepada masyarakat yang mengamalkan kita semula. Okey, yang ketiga, dapat mengurangkan kesan rumah hijau, di mana dengan mengitar semula sisa domestik dapat mengelakkan daripada pembakaran terbuka yang menyumbang kepada pelepasan gas-gas rumah hijau. Okey, selain itu dapat menjimatkan sumber semula jadi, di mana melalui kita semula ni dengan mengitar semula kertas kita dapat menjimatkan sumber-sumber hutan. Okey, selain itu dapat mengurangkan pencemaran, di mana sampah yang berlonggok dan juga dalam tong sampah yang terbiar akan menyebabkan pencemaran. Jadi amalan kita semula ini dapat mengurangkan pencemaran, terutamanya apabila sisa-sisa diurus dengan lebih sistematik. Apakah amalan baru kita semula di Malaysia? Okey, seperti yang kita tahu sebelum ini, hingga sekarang diadakan di mana-mana shopping mall, di kedai-kedai mengenakan hari tanpa beg plastik. Ia bermula daripada negeri Pulau Pinang, yang mana negeri pertama yang melaksanakan hari tanpa beg plastik yang bermula pada 6 Julai 2009. Okay, melalui kempen ini, pembeli dikehendaki menggunakan beg mesra alam seperti beg kertas dan beg guna semula.